ke-8 surah As-Saff. Ayat yang ke-8 surah As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan pada surah ini tema utamanya ialah bagaimana kita nak menunjukkan ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada pasukan, ketaatan pada jemaah. Kerana kalau tanpa berjemaah, kita akan seperti kambing yang boleh dibaham bila-bila masa oleh serigala. Kambing yang boleh dibaham bila-bila masa oleh serigala. Sebab tu di awal surah ini Allah sebut tentang Allah sangat suka, Allah sangat cinta bagi mereka yang bergerak dalam satu pasukan. Kan, lima taqulu nama la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kalau kita bergerak dalam satu pasukan. Sebab jika kita tak bergerak dalam satu pasukan, maka akan sentiasa ada orang yang berusaha, manusia yang berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Allah sebut yuridun fi'il mudhari'. Yuridun fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ini istimrar, berkekalan, berterusan. Usaha itu akan ada sepanjang zaman. Walaupun kita tunjukkan bukti-bukti yang jelas, sultanin mubin, bukti yang jelas, biayatina, dengan ayat-ayat Tuhan, tetapi tetap ada manusia, tetap ada kumpulan, tetap ada individu yang tak mahu terima, malah mereka nak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mereka nak jatuhkan agama ini dengan kata-kata mereka. Mereka nak jatuhkan agama ini dengan propaganda yang mereka ada-adakan. Dan macam-macam cara mereka kata untuk burukkan Islam. Mereka guna media massa, mereka guna CNN, BCC, mereka guna Fox News, macam-macam cara. Media massa mereka dah memang kuasai sekian lama, semata-mata nak memburukkan Islam. Kan, tanpa segan silu dia buat naratif. Hamas pergi pancung 40 orang bayi. Bila diminta bukti, baru kelang kabut minta maaf, baru kelang kabut menafikan. So bukan itu sahaja, mereka juga ada yang menipu dalam hal ehwal agama. Kan, mereka menipu, benda ni ada dalam agama, mengatakan ajaran itu ada dalam agama, mengatakan ini berasal daripada Tuhan, tetapi tak ada pun sebenarnya, tak ada sebarang dalil yang menyokong pun, tak ada sebarang asar yang dibuat oleh para sahabat pun. Kan, dan benda semacam ini sama seperti pengamal kitab-kitab terdahulu, orang-orang Kristian sebenarnya. Dia tidak pun menggunakan kitab Injil yang sebenar. Mereka sudah ubah, tambah, sama macam pengamal kitab Taurat. Kan, malah dia memberikan memberikan jenama baru, tidak lagi memanggil Taurat dan Injil, tetapi mereka memanggilnya sebagai ini Old Testament, yang ini New Testament. Ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Malah Taurat yang ada sekarang ni bukanlah Taurat yang asli.
Kerana mereka pada satu ketika sewaktu kerajaan Yahudi ini dijarah dan diserang oleh Babilonia, waktu itu kitab-kitab Taurat ini sudah pun dibakar dan dihapuskan. Lalu untuk mengekalkan ajaran agama itu, maka adalah beberapa rabai, pendeta daripada kalangan Yahudi ini yang cuba menulis semula isi kandungan Taurat. Lalu tulisan-tulisan itu dibukukan dan digelar sebagai Talmud. Talmud ni kira macam tafsir kepada Taurat. Sewaktu mereka dijajah menjadi hamba kepada Nabukadnezar, Babilonia, maka terhasillah Talmud. Ratusan tahun mereka dijajah. Sehingga kemudiannya diutuskan siapa nama dia tu? Uzair, Nabi Uzair, untuk menyelamatkan mereka, untuk membebaskan mereka daripada cengkaman penjajahan itu. Lalu sewaktu diserang itu daripada 12 bangsa dan puak Yahudi ni, hanya tinggal dua. Dan kalau kita tengok peta Israel, peta Israel, sekejap, map. Okay, dia punya map dia kurang macam ni. So dahulunya sebelah atas sini dikuasai oleh 10 puak. Semua sekali 12, 10 puak. Dan 12 dua lagi kaum menguasai di bawah ni. Dua lagi kaum ni mewakili keturunan Nabi Yusuf dan keturunan Bunyamin. Keturunan Nabi Yusuf dan keturunan Bunyamin. So bila Nabukadnezar, siapa Nabukadnezar? Mereka datang daripada Babilonia. Babilonia sekarang apa? Iraq. Dia datang, dia pergi jarah, pergi serang Bani Israel kat sini. So 10 kaum ni hapus. 10 kaum lenyap daripada peta dunia. Mati semuanya. Tinggal baki 2 kaum. Keturunan daripada Nabi Yusuf dan keturunan daripada Bunyamin. Dan itulah keturunan yang kekal sampai sekarang. Dan perlu diingat, orang dekat Israel ni ada 2 kelompok besar. Kelompok yang berpegang pada agama dan kelompok Zionis yang liberal dan sekular. Sekarang ni yang jahat Zionis ni. Yang menguasai keuangan dunia Zionis ni. Kelompok-kelompok ortodok yang orang-orang lama yang berpegang pada agama, dia tak suka perang-perang ni. Malah mereka sendiri mengakui, kami mana ada negara. Diorang sendiri akui, kami tak ada negara. Apa yang dibuat oleh Zionis ni menyalahi kitab. Kami dihukum untuk tidak ada negara selama-lamanya. Gitu. So, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ada usaha-usaha yang nak memadamkan cahaya Allah, dan menariknya cara mereka nak padamkan ini dengan mulut mereka. Allah gambarkan usaha mereka tu walaupun dilihat grand, besar, tapi di sisi Allah cara mereka nak padamkan tu macam nak padamkan lampu dengan mulut kita. Cuba tuan-tuan lepas ni pergi buka lampu
Buka lampu, pergi tiup lampu tu. Padam tak? Itulah Allah gambarkan usaha-usaha mereka ni. Apa dia? Usaha sia-sia. Usaha yang sia-sia. Kan? Kalau lighter tu kita nyalakan, kita tiup, padam lighter. Tapi lampu Kalimantan tu, lampu stadium tu, cuba tiup ramai-ramai. Boleh padam? Tak boleh. Allah nak gambarkan apa yang mereka cuba buat itu sebagai usaha yang sia-sia. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Dan kemudian Allah kata apa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan sempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir itu membencinya. Allah tetap akan sempurnakan cahayanya walau orang kafir tak suka. Maksudnya usaha-usaha jahat orang-orang kafir itu yang berusaha nak padamkan cahaya, yang berusaha berhari-hari bom orang-orang dekat Palestin, yang nak genocide, hapuskan mereka-mereka yang beriman dengan agama ini, sekali-kali agama ini takkan hilang dan takkan padam. Malah ikhtiar mereka akan dihancurkan dan akhirnya mereka akan rugi. Sampai ke hari ini tuan-puan, telah berlalu 3 minggu. 3 minggu. Dan setiap hari akan ada asakan-asakan kepada di kedua belah pihak. Dan Israel sudah mula melakukan serangan darat. Sebelum ini, 2 minggu sebelum ini, dia lakukan serangan udara, dia bom. Dan banyak mana dia bom? Adalah lebih kurang 2 kali ganda berbanding kekuatan bom yang dijatuhkan dekat Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklear dulu jatuh dekat Hiroshima, Nagasaki tu kuat dah. Apa yang diserang dekat Gaza tu 2 kali ganda lebih kuat. Hari-hari dibom setiap malam. Dan biasa dia mereka akan bom waktu tengah malam. Elektrik tak ada, air tak ada, makanan tak ada, mereka bom. Tapi ikhtiar mereka Allah akan hancurkan dan akhirnya mereka rugi. Rugi dari sudut apa tuan-puan? Apa ingat dorang guna alatan-alatan ketenteraan tu tak ada kos. Kan, bom tu ada harga. Dorang ada kos yang perlu mereka bayar. Walaupun mereka dapat bantuan daripada Amerika. Tapi itu semua kos. Mereka bagi mereka lebih kurang bantuan, lebih kurang 12%. 12% diberikan kepada Israel. Sebelum ni hanya kos 4%, 3% bantuan. Kali ini 12%. Dan setiap kali Hamas menyerang dengan roket-roket mereka, Yaman menyerang dengan roket mereka, tentera Israel ini perlu pertahankan diri menggunakan Iron Dome. Apa namanya? Iron Dome. Dan untuk operate Iron Dome ni juga perlu kos yang besar, belanja yang besar. Kan? Maka dengan itu, apa yang berlaku sekarang mengingatkan kita kepada ayat kedua suratul Fil. Ayat kedua suratul Fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kamu sendiri melihat bagaimana kami jadikan perancangan-perancangan mereka, usaha-usaha mereka frustrate, menjadikan mereka menyesal, menjadikan rancangan-rancangan mereka tu gagal dengan teruk. Kalau kita tengok sejarah silam, Abraha bawa tentera daripada Yaman. Mana Yaman? Ni Yaman kat sini.
Kan, Yaman daripada sini nak bawa ke Mekah. Daripada sini nak bawa ke Mekah. Jarak 800 kilometer. Dan gajah bukannya binatang padang pasir. Kan, gajah ni bukan binatang padang pasir. So dia pave jalan, dia buat jalan ni daripada Sana'a pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Berapa kos? Dan gajah makan berapa banyak satu hari? Kan, itu baru makanan gajah. Dia bawa 12,000 orang. Berapa banyak pula perlu kos untuk makanan itu semua? Dan Allah boleh saja gagalkan perancangan mereka sejak dari awal keluar sana, Abraham meninggal. Habis, batal rancangan. Tapi Allah sengaja biarkan mereka sampai ke Mekah. Sengaja dibiarkan mereka sampai ke Mekah. Supaya bila digagalkan perancangan itu, sakitnya tu di sini. Dia punya sakit, dia punya menyesal tak berpenghujung. Dan sekarang kita nampak usaha depan mata untuk menghapuskan orang-orang beriman. Orang-orang beriman di Gaza. Kita sedang menyaksikan, tuan-puan. Dan semalam Israel sekali lagi dikejutkan. Dikejutkan dengan serangan ke arah sini. Ke arah sini, di Mona. Roket-roket daripada Gaza ada satu yang sampai ke sini. Okey, untuk makluman, tuan-puan, seminggu yang lepas ni, Gaza serang ke atas. Ke Ashdod, ke Tel Aviv, dia serang dia punya airport. Diorang serang airport, ke Ashkelon ni, semua ke atas ni. Dan tiba-tiba ada satu roket pergi di Mona ni. Pergi ke Dimona. Kalau tengok Dimona ni macam, apa ada kat Dimona ni kan? Apa yang ada kat Dimona ni? Rupanya dekat Dimona ni, tuan-puan, dia ada, di situlah tempat Israel punya tempat penyelidikan. Tempat penyelidikan. Slide tak nampak? Alamak. Tuan-puan kena buka peta Israel. Dimona tu sebelah timur Israel. So dekat Dimona ni lah tempat mereka punya nuklear. Tempat penyelidikan dan tempat institusi nuklear Israel. So Hamas sengaja hantar satu roket dekat situ nak bagi tahu Israel, korang jangan melampau. Korang jangan melampau. Kan nanti kalau aku bom dekat situ, habis satu Israel, hancur kerana dekat situ ada nuklear. Nampak tak? Orang beriman ni, dalam dia berperang, dia masih lagi mengambil kira keselamatan pihak lawan, terutamanya anak-anak, wanita dan orang tua. Dan orang-orang Hamas sendiri sudah pun menjangka apa yang bakal berlaku kalau Israel sudah mula kalah. Sekarang ni pun dah kalah dah. Kalah dari sudut dia hantar tentera darat dia, tak boleh nak masuk Gaza, ramai dah tentera darat dia yang terkorban. Kapal pula, kereta kebal dia banyak yang hancur. Tak lama lagi dan Amerika sudah ada ura-ura nak buat gencatan senjata. Gencatan senjata. Lebih-lebih lagi bila Hamas sudah beri warning, aku boleh serang kau punya
kawasan nuklear. Selama ni bila dibuat gencatan senjata, yang langgar perjanjian siapa? Israel. Hamas pernah langgar perjanjian? Tak pernah. So lihat perkembangan 2-3 hari ini nanti. Kalau Israel sudah mula kalah, mulalah dia angkat bendera putih. Okeylah, gencatan senjata. Okeylah, kami tak nak serang. Tapi sebenarnya diorang sudah lama menghancurkan Palestin. Sudah lama menghancurkan Gaza. Allah beritahu, wallahu yutimmu nurihi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan sempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir benci. Apa maksud sempurnakan cahaya, tuan-puan? Apa maksud sempurnakan cahaya? Manusia ni adalah makhluk yang Allah titipkan dengan cahaya melalui tiupan roh. Roh kita ni cahaya. Dan kita hidup dekat dunia ini, kita ni ada dui kewujudan. Satu, jasad fizikal kita, yang itu daripada tanah. Satu lagi roh kita daripada cahaya. So bila manusia diturunkan ke dunia, tarikan dunia tu akan menjadi lebih kuat. So, komponen fizikal yang dicipta daripada tanah dah tentu seronok kerana dia akan berinteraksi dengan yang dari tanah juga. Kan makanan kita dari tanah, haiwan dari tanah. Kan lembu tu kan makan rumput, rumput dapat hasil dari tanah. Kita makan buah, buah tu dapat nutrien daripada tanah. Kan rumah kita dibangunkan daripada tanah. So kalau kita menumpukan hanya untuk menghidupkan yang fizikal ini, seperti mana yang Israel bangga-banggakan ni, hidup dengan dunia, maka itu kita hanya hidupkan yang fizikal dari tanah. Tapi apa yang berlaku dekat Gaza, apa yang ada pada mereka, bangunan-bangunan sudah runtuh, sekolah dah runtuh, kecintaan mereka, mak dan ayah ada 3 generasi dihapuskan, kena bom. Semua bentuk kecintaan, keakraban dengan dunia, semua Allah dah tarik. Jadi yang tinggal dekat Gaza sekian lama ini, 76 tahun, adalah individu-individu yang selama ini ditinggalkan oleh dunia. Raja-raja Arab tak nak tolong, negara-negara Islam tak tolong, walhai yang dekat dengan mereka tu apa? Mesir, Jordan, Syria, Arab Saudi, kan dekat dengan diorang. Semua tak nak tolong. Sengaja Allah buat begitu supaya kita nampak ada individu-individu yang benar-benar menghidupkan cahaya, menghidupkan roh dia, sentiasa berharap dan bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. So, kalau tak dibuat macam tu, kita tak dapat sebarang contoh. Macam mana kehidupan iman Abu Bakar dulu yang benar-benar bergantung pada Tuhan. Ini contohnya. Anaknya mati tetap ingat Tuhan. Mak dia mati tetap ingat Tuhan. Rumah dia runtuh, dia tetap ingat Tuhan. Tak pernah sekali kita dengar orang-orang Hamas, orang-orang Israel, orang-orang dekat Gaza menyalahkan Israel kerana bom mereka. Tak. Malah dia tak menyalahkan pula Hamas. Kenapa korang serang Israel at the first place? Tak pernah menyalahkan Hamas. Begitu kekuatan cahaya. Bila Allah kata Allah sempurnakan cahaya, ada individu-individu yang rohnya itu selama ini dibangunkan.
Maka dengan pembangunan roh ini, dia akan hasilkan akhlak yang berbeza. Setiap kali nak keluar rumah, dia cakap dengan keluarga dia dengan sangat baik. Sebab dia tahu bila-bila masa dia boleh mati. Kan? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan ingatlah tuan-puan, bahawa orang-orang kafir ini, orang-orang kafir, Allah sebut dalam surah Buruj, orang-orang kafir ni, dia membenci orang-orang Islam. Suara banyak tempat dalam dunia yang menindas orang Islam. Banyak tempat dalam dunia yang menindas orang Islam. Jangan ingat kita lupa tentang apa yang berlaku dekat Uyghur dan sekarang masih terusan berlaku. China menindas orang Islam di sana. Sebelum ni Bosnia dengan Serbia, Bosnia Herzegovina dengan Serbia. Elok-elok orang tu duduk sama-sama aman damai, tiba-tiba satu hari Serbia pergi serang jiran dia orang Islam. Why? Allah sebut dalam surah Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka memusuhi kamu bukan kerana apa? Kecuali kerana kamu beriman dengan Allah. Dia musuh kepada kita ni, dia tak suka pada kita hanya semata-mata kita beriman dengan Allah. Bukan sebab lain. Apa yang ada dekat Gaza tu? Tak ada apa. Pasukan tentera pun tak ada apa. Dan apa yang ada dekat Israel? Diorang ada dunia dan isi dia kat Israel. Yang kita kata nak boykot, katalah kita nak boykot apa? MACD misal kata. Contoh, walhal MACD dekat Malaysia ni tak ada kaitan dengan Israel pun. Kan? Contohlah kita nak boykot MACD. Tuan-puan tahu tak berapa nilai yang MACD sumbangkan untuk ekonomi Israel? Berapa nilai sebenar yang MACD sumbangkan untuk ekonomi Israel? Katalah MACD Malaysia sumbangkan untuk ekonomi Israel. Tahu tak nilainya berapa? Hanya sekitar 37 sen berbanding dia punya GDP. Kalau GDP dia 100%, nilai yang MACD Malaysia sumbangkan hanya lebih kurang 37 sen. Sebab orang dah buat analisa tentang Israel ini, berapa saiz ekonomi dia. Dia punya saiz ekonomi lebih kurang 522 bilion untuk tahun lepas. Kita 400 bilion. Dia 522 bilion. Kita 400 bilion. Penduduk kita berapa ramai? 32 juta. Ini saya tuliskan. Ini analisis orang buat. Saya kopikan aja. Untuk Israel, mereka ada 522 bilion dengan populasi hanya 9 juta. Dengan kata lain, kalau kita gaji 1,000, dia punya gaji 5,000. Dia punya GDP 5 kali ganda daripada Malaysia. Orang Israel ni memang kaya. Lagi tinggi dari UK, United Kingdom, lagi tinggi dari Jepun. Basically dia tak harap sangat pun. Kita kesumbangan tu tak ada. Jauh. Dan antara produk utama Israel ialah diamond. Yang rata-rata antara kita memang tak mampu nak beli pun.
So siapa sebenarnya yang menyumbang ekonomi Israel ni? Orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Dan apa lagi yang famous? Produk yang famous? Teknologi. Ni iPhone. Selain daripada diamond, Israel juga pengeluar utama dia semiconductor. Semiconductor tu binatang apa? Semiconductor ni dia diperlukan untuk melengkapkan komponen dalam semua alatan elektrik. Lebih-lebih lagi sekarang ni semua nak guna apa microchip. Semiconductor ada dalam tu. Kita punya handphone, kita punya TV, kita punya peti ais, kita punya blender, kita punya thermomix, semua ada semiconductor. So anda nak boycott, silakan. So setakat daripada F&B ni kecil sangat. Kecil sangat. Ya, so nak boycott barangan elektrik. Sebab itu dia semiconductor dia hasilkan 5 bilion. 5 bilion dan kita tak tahu dia akan hantar ke negara mana. Basically dihantar ke Amerika. Dan dia juga sebab setiap kali nak boycott, kita senaraikan apa? Kita senaraikan makanan. Sedangkan komputer yang kita pakai tu, dia guna dia guna CPU Intel. Intel ni dari Israel. CPU Intel. Kalau tak nak guna Intel, tuan-puan boleh guna AMD. Tapi AMD slow. Intel lagi laju. Kan. So tuan-puan, dia bukan sekadar dia bukan semudah kita kata boycott je lah. Nanti diorang terkesanlah tu dengan ekonomi. Tak. Apa yang Malaysia kalaulah MACD Malaysia bayar kepada Israel, itu lebih kurang 37 sen je nilainya untuk membantu ekonomi. Dan bayangkan, kalau kita boycott MACD Malaysia sampai bankrupt pun, sehingga akhirnya berpuluh ribu orang hilang pekerjaan, itu hanya mengurangkan duit kepada Israel sebanyak 37 sen. Nak dibandingkan dengan zakat yang MACD bayar setiap tahun, peluang pekerjaan yang dicipta. Seriously, apa kita buat dekat Malaysia ini, boycott MACD Malaysia sangat-sangat tidak berbaloi. Tapi itu subjek tu pendapat masing-masing. Saya nak boycott juga Ustaz. Saya tak peduli. Silakan. Kita cuma bagi fakta yang ada. Realiti yang ada. Malah tak ada sebarang bukti pun MACD Malaysia berikan duit kepada Jewish Fund ataupun Israel secara langsung. Tak ada bukti pun. Kan. So kalau benar-benar nak boycott paling utama ialah seperti mana yang terdapat dalam surah Ghafir. Seperti mana yang terdapat dalam surah Ghafir. Apa dia? Kerisauan Firaun terhadap apa yang dibawa oleh Musa, Nabi Musa.
Surah Ghafir ni surah yang ke-30. Surah Ghafir. Mana surah Ghafir? Surah yang ke-40. Surah yang ke-40, ada satu kerisauan Firaun terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan benda ni terpakai sepanjang zaman. Firaun kata apa? Zaruni aqtul Musa. Mari, biarkan aku bunuh Musa. Wal yad'u rabbah. Dan biar dia panggil Tuhan dia. Dia nak bunuh Musa. Kenapa dia nak bunuh Musa? Ini alasan dia. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku takut Musa akan menukar agamamu. Au ayyudhira fil ardi fasad. Atau dia akan menimbulkan kerosakan di muka bumi. Cuba tengok alasan-alasan pembesar-pembesar Israel. Ini untuk keselamatan negara. Public security. Untuk keselamatan negara. Dia takut orang-orang Hamas tu buat kerosakan dekat negara dia. Au an yuzhira fil ardi fasad. Fil ardil fasad. Ini untuk keselamatan negara. Dan kemuncak kepada peradaban. Apa standard yang manusia letak yang nak bagi tahu bahawa negara mereka memang maju? Apa standard dia? Melalui GDP? Tak. Melalui apa? Yang standard nak bagi tahu negara dia maju. Standard yang diguna pakai ialah bila negara lain tiru gaya hidup mereka. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Al-Muslah. Itu yang Fir'aun takut. Apa yang Musa bawa akan mengubah kehidupan yang mereka anggap sebagai muslah, perfect. Orang lain tiru gaya hidup kita tahu. Yang Israel sedang buat. Kerisauan mereka, orang-orang Hamas ini, orang-orang Palestin ini, orang Gaza, boleh menghancurkan, boleh buat kerosakan pada mereka. Itu kerisauan. Tapi Allah tetap kata, tak. Wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap akan sempurnakan cahayanya. Kita nak boykot, kita boykot cara hidup mereka. Jangan dengar apa yang mereka cakap. Jangan menari seperti mana mereka menari. Jangan layan lagu-lagu yang mereka cipta. Jangan tengok filem-filem mereka. Jangan berborak macam mana mereka berborak. Jangan layan mak bapak seperti mana mereka melayan mak bapak mereka. Jangan hidup seperti mana komuniti mereka hidup. Jangan berakhlak seperti akhlak mereka. Boykot gaya hidup. Ini kalau kita pun menindas, jadi suami, menindas isteri, kita tindas jiran, kita zalim pada orang, kita masih lapar lagi tentang riba. Apa beza kita dengan perangai buruk Yahudi tu? Kan, bank-bank kita masih lagi memeras peminjam-peminjam. Tuan puan dah tengok ke cerita Jawan? Jawan. Kalau dah kasih anggut satu kali, kalau belum kasih geleng. Cerita Jawan. Tak pernah tengok? Filem barulah, Shah Rukh Khan. Jawan. Baru keluar dekat Netflix. Tak pernah dengar. Lepas ni cari. Jawan. Dia bawa satu
naratif baru untuk sampaikan pesan kepada masyarakat tentang kuasa satu jari. Tentang kuasa satu jari. Apa dia? Dia kritik dekat akhir filem tu, dia kritik orang-orang India kalau kalau korang beli barang, korang suka tanya, betul ke tepung ni, ini beras yang original ke, kipas ni tahan lama ke, ini kuih ni bagus ke? Bila kita nak guna, kan, kita beli barang, kita sebagai consumer, kita suka tanya, pertikai, konon-konon kita nak dapatkan yang terbaik. Atas alasan apa? Customer is always right. Tetapi tak kala anda pilih untuk orang yang mewakili anda untuk tempoh 5 tahun akan datang, anda tidak pernah pun kritikal untuk tanya, untuk desak, untuk minta dia bertanggungjawab. Pilih apa? Ahli politik. Atau final jawapan. Filem 3 jam, dia bawa kita tentang macam mana susahnya petani-petani ni. Yang hidup kais pagi, makan pagi, terikat dengan hutang, bank tahu datang untuk tuntut hutang je, tak kisah orang tu boleh bayar ke tak boleh bayar, tak kisah tentang pengeluaran bulan tu macam mana, tak, semua tak hirau. Akhirnya petani tu bunuh diri, tertekan. Kita tengok bank kita waktu PKP, apa dia buat? Dia hanya bagi moratorium. Itu pun setelah didesak oleh bank negara. Kalau tak, tetap. Engkau dah janji nak bayar, engkau kena bayar. Dia tak pernah kisah pun tentang kita tengah susah ke, tengah sesak ke, ekonomi tengah macam mana ke. Tak, engkau kena bayar. Dan setelah tempoh moratorium bukannya dia waive untuk tempoh 6 bulan. Tak. Bank negara minta bank-bank dekat Malaysia ni waive pinjaman kita 6 bulan. Sekurang-kurangnya bantu orang yang tengah terdesak. Tak, dia tak waive. Dia tidak hapuskan tempoh bertenang 6 bulan tu, tak. Dia tambah pula tempoh pembiayaan. Kan? Boikot gaya hidup begitu. Jangan tindas orang lain. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kemudian Allah kata apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Sebab bila hati kita, bila roh kita semakin bercahaya, dia akan hasilkan gaya hidup yang berbeza dengan orang kafir, dan orang kafir tak suka. Kenapa? Industri mereka tak ada siapa yang nak layan. Kan filem-filem mereka tak ada siapa nak tengok. Bank-bank mereka tak ada siapa yang nak melabur. Kan? Dan tentu orang-orang kafir tak suka. Walau karihal kafirun, dah tentu dia tak suka. Kemudian Allah beritahu bagaimana cara Allah kekalkan cahaya tu. Kekalkan cahaya, kekalkan kemurnian roh tu. Kekalkan cahaya agama tu. Bagaimana? Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dia utuskan. Ini bentuk perkembangan dakwah daripada dulu. Dia utuskan rasulnya membawa petunjuk wa dinil haqq dan gaya hidup yang benar, cara hidup yang benar. Allah akan sentiasa bangkitkan rasul dia
zaman berzaman. Malah Rasul itu diberikan wahyu, dan daripada wahyu itu, Rasul itu akan sampaikan kepada manusia. Dan ini modus operandi yang Allah akan guna sepanjang masa. Dan inilah tanda selepas daripada zaman Nabi Isa, Allah bangkitkan Rasul terakhir. Allah bangkitkan Rasul itu dengan huda, dengan petunjuk, dengan wahyu dan cara hidup, cara mengamalkannya. Tanpa panduan, tanpa contoh daripada Rasul, kita takkan tahu cara nak beragama ni. Dinul Haq, cara hidup berasaskan Quran. Setelah Quran itu dapat dihayati, maka kita perlu faham cara hidup bukan setakat ibadah, tetapi meliputi segenap kehidupan kita. Kadang kita berbalah, tak pasal-pasal yang kita tak setuju dengan pendapat dia, mudah-mudah kita panggil dia bodoh dan jahil. Itu cara hidup siapa? Sedangkan perkara itu tak ada dalil jelas pun. Masih dalam boleh diperbincangkan. Suatu ajaran agama ni, dia tak terhad hanya, engkau pandai sembahyang, kau Islam lah. Tidak. Dia meliputi semua. Apa perkataan yang boleh keluar daripada mulut kita. Kan? Berbalah dengan orang lain terus keji sifat dia. Begitu. Dan ini tak ada kaitan dengan cara dia dibesarkan. Dia berkait rapat dengan cahaya yang ada dalam hati. Kan? Liyudhirahu ala dini kullih, agar Allah memenangkannya di atas segala agama-agama seluruhnya. Ayat ini tuan-puan, diambil, ayat ini disalahertikan oleh Hizbut Tahrir. Dia kata inilah bukti kita kena bangunkan khilafah negara Islam supaya kita mendominasi. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah akan menangkan agama ini atas segala agama-agama seluruhnya. Nak menang macam mana sebenarnya? Allah turunkan agama yang sempurna, yang kamil ini. Allah kata dia turunkan agama ni nak kalahkan agama yang lain. Apa maksudnya? Macam mana cara nak mengalahkan? Bukan maksud mengalahkan tu, kita lebih kuat, maka agama lain di bawah, kita pijak agama lain, kita tindas. Tidak. Mengalahkan maksudnya, liyudhirahu ni maksudnya, kita menjadi agama yang utama dan sepatutnya menjadi pegangan semua manusia. Kalau kita belum berjaya tunjuk bahawa agama ini, agama yang sepatutnya menjadi pegangan sesuai untuk semua orang, macam mana agama ni nak liyuzhirahu, nak menang? Kan? Katalah kita ada satu produk penapis air. Dan jiran kita ada produk lain penapis air. Yang depan rumah produk lain penapis air. Tapi menurut kita punya pembacaan, kajian kita dan bukti empirikal, produk penapis air kita lebih baik daripada diorang-diorang ni. Kan? Lebih baik daripada diorang-diorang ni. Jiran kita 40 rumah, kita punya penapis air yang paling ngetop, paling baik. Macam mana cara kita nak bagi tahu pada jiran yang lain, produk kita paling bagus, korang perlu tukar kepada produk aku?
Adakah dengan merendah-rendahkan produk lain? Merendah-rendahkan rumah orang lain? Pandang hina, pandang rendah? Kan? Tidak. Kita kena bagi tahu produk kita, kegunaannya, kan? Apa yang dia boleh tawarkan, apa implikasi kalau buat apa benefit yang anda dapat, dan buktikan, ajak dia datang ke rumah, cara nak guna mudah, hanya niat je, tak perlu tekan, niat je. Niat nak air koko, keluarlah air koko. Kan bagus tu. Barulah bila dia melalui pengalaman tu, iyalah. Dan saya sangat terkesan dengan ada satu video wanita wanita Kristian. Dia kata, saya tak pernah dengar, saya tak pernah tahu selama ini bahawa Jesus bercakap waktu kecil. Dia kata, saya tak pernah dengar cerita dalam Bible menyatakan Jesus bercakap waktu kecil. Kita tuan-puan, kita tahu benda tu sejak kita kecil. Baca Quran, kita tahu antara mukjizat Nabi Isa ialah bercakap waktu baby. Hari pertama dia lahir, dia boleh bercakap, dia mempertahankan mak dia. Tapi adakah ilmu itu kita benar-benar hadam, faham Quran yang kita baca, lalu kita sampaikan kepada orang lain nak bagi tahu produk kita ada kelebihan berbanding produk korang. Sebab ayat selepas ini adalah tentang jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Kamu suka tak kalau aku tunjukkan satu perniagaan? Allah tanya. Jual beli tentang produk. Jeng jeng jeng. Dan kerana dah 8.31, kita sambung minggu depan. Jangan ke mana-mana. Tunggu kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Muhammad Nazri. Demikianlah penjelasan atas perkongsian ilmu dari Tadabbur Surah As-Saff ini daripada ayat 8 hingga 9 yang ini jalan untuk mencapai kemenangan. Bahawa barisan orang yang berkerja dengan Islam adalah saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, tolong bertolong-tolongan dan kukuh mengukuh dan juga pegang memegang antara satu sama lain. Dan semoga Allah SWT berikan kita semua kefahaman tentang agama dan ajarkan tentang Al-Quran dengan mentadabbur ayat suci Al-Quran ini. Dan semoga ini memberikan pengajaran buat kita semua bagi mengambil ibrah darinya. Dan selepas ini ada lagi kuliah dua khususnya dan Ustaz kita akhiri dulu tadabbur ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat jumpa lagi. Ustaz.